Maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Okey, so hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita akan bincangkan semua nota-nota yang telah cikgu bagi pada minggu lepas dan pada hari Isnin lepas lah. Kita akan mulakan dulu perbincangan tentang topik yang pertama, kemudian topik yang kedua, design a solution, bergantung kepada masa lah. Kita dalam seminggu sebenarnya kita ada 6 jam perjumpaan. Okey, 2 jam hari Isnin itu cikgu khaskan untuk lecture sahaja. 2 jam tu khas cikgu untuk lecture saja, yang mana cikgu akan bagi video dan cikgu akan bagi nota dan akan ada sedikit kerja yang mana you kena buat latihan sikit dan cikgu akan release benda tu menggunakan WhatsApp lah. Okay. Tapi untuk tutorial dan untuk amali, cikgu akan buat secara Google Meet lah. Cikgu akan buat secara Google Meet yang mana kita akan bincangkan balik apa-apa nota tutorial, nota lecture, kita akan bincangkan semula supaya dapat lebih kefahaman. Okay, for those yang masih baru dalam kelas ni, so cikgu perkenalkan diri dulu. Okay, nama saya adalah Muhammad Farid bin Abu Bakar. Okay, saya mengajar di college ni starting daripada 2013. Saya dah mula mengajar daripada 2004 lah. Dan pindah sana pindah sini, saya masuk college ni pada 2013. Okay, saya adalah anak jati Melaka, berdarah keturunan probably daripada keturunan hang tua lah. Okay, and then saya mengajar subjek sains komputer dan saya akan mengajar you all pada mode kuliah, pada mode tutorial dan mode amali for those who are new lah. Okay, so itu saja pengenalan. And then cara dan teknik saya mengajar, okay, saya akan treat you okay, dengan respect if you kembalikan balik respect tu pada saya lah. Okay, kalau you nak respect saya pada you all, so you all kena kembalikan respect tu pada saya. Baru you akan dapat respect tu. What you give, you get back. And then, macam mana you nak dapatkan respect tu? Okay, yang pertama sekali, you kena tahu adab belajar. Okay, adab belajar, you carilah tentang adab belajar. And then yang kedua, apa-apa kerja yang telah saya bagi, okay, please be serious dan tolong buat. Okay, kerja sebagi tolong buat, be serious, buat dengan serius. Okay, and then yang paling penting juga, yang ketiga adalah attendance. Okay, saya sangat mementingkan kehadiran. Okay, kalau masa PKP hari tu dekat rumah, saya akan call every one of you. Tapi dekat sini, hari ni, saya minta you all cari dulu siapa yang belum datang ni. Okay, ingatkan dia supaya masuk dalam kelas. You can either share. Kalau you ada masalah lain yang sangat teruk, you boleh share. Tapi share, saya tak galakkan sebab share tak selesa. You tak selesa, kawan yang you share tu pun mungkin tak selesa lah. So apa yang you boleh buat, maybe you boleh cari satu spot yang betul-betul line internetnya very clear. And then you boleh duduk dekat situ, you boleh attend the class. Okay. So mengharapkan sangat you all be serious, okay, untuk buat untuk masuk, untuk laksanakan kerja-kerja, untuk attend the class, okay, supaya cikgu akan respect you, cikgu akan beri ke respect cikgu pada you all. Kalau tak, nanti kita akan bermasalah lah. Okay, so hari ni kita akan start dengan lecture dulu. So this is the lecture notes. Okay, lecture notes ni, okay, I akan release dengan you all lah. Cikgu akan double confirm, triple confirm lecture notes and lecture tutorial question also. Cikgu akan release dengan you all nanti. Okay, so setakat hari ni kalau you all dah print apa lecture note yang you dapat tu, carry on, tak ada masalah. Okay, carry on. Cuma nanti lecture note yang cikgu akan bagi ni adalah dia akan compile the whole lecture note daripada topik 1 until end. Okay, topik 1 sampai akhir. Okay, so hari ni cikgu tak nak bincang lagi tentang SC025.
Okay, kita akan cari masa lain untuk bincang SE025. Apa yang ada dalam SE025, maknanya ada berapa UPS, okay, ada berapa assignment, and then practical test macam mana dan sebagainya. Okay, mostly dia hampir sama macam semester 1 lah. Cuma cikgu tak go on details pada hari ni, sebab cikgu tak prepare untuk tu. Cikgu prepare hari ni untuk bincangkan topik 1. Okay, kita akan cari masa lain Dan kalau you nak tahu maklumat tentang tu pun, you boleh dapat daripada Telegram. Dalam Telegram telah diberikan maklumat-maklumat tersebut. You tengoklah dekat dalam tu ada. Okay, so Computer Science 2 maknanya Computer Science semester 2. Boleh nampak skrin sir? Boleh nampak skrin tak? Apa on mic ni? Tak ada pun sir. Tak nampak skrin Tak ada Tak ada, sir. sir. Okay, so share lagi sekali Screen alamannya. Okay, now can you see it? Okay, dah sir. Okay. Dah. Okay. So lecture notes ni yang cikgu akan release kat you all lah, tapi cikgu akan double triple check balik sebab ada bukan kesalahan lecture note ni sama, cuma kita nak satu keselarasan lah. Okay, nanti you akan tanya, sir boleh tak guna begin, boleh tak guna start, boleh tak guna stop, boleh tak guna end. Soalan-soalan macam tu yang cikgu nak clearkan lah nanti bukan kata tak boleh, sebenarnya boleh, tapi kita nak selaraskan supaya semuanya sama. Supaya semuanya sama. Okay. Okay. Okay, so this table of content. Okay, so dalam topik ni, content dia ada 3 saja. Okay, iaitu approach in problem solving, iaitu topik 1 yang kita akan discuss after this. Okay, approach in problem solving. And then topic 2, we have design a solution. And then topic 3, kita dah start mengcoding ataupun kita panggil Java language lah. So Java language kita akan mula buat coding lah. So dalam topik ni, topik besarnya ada 3 sajalah. 1, 2 and 3 Okay, so this is topik yang pertama yang kita akan bincang pada hari ini. Okay, so pada hari ini kita akan bincang tentang approach in problem solving. Okay, so approach problem solving. So by the end of this topic, by the end of today, by the end of the class, you should be able to explain these 5 steps in problem solving. Okay, ingat lagi tak step-step ni sebelum ni dalam SDLC? Dalam SDLC kita belajar padim kan? Tapi dalam topik ni kita tak gunakan padim sebab SDLC adalah kaedah atau teknik untuk menghasilkan satu sistem. Okay, tapi dalam topik kita hari ni, the 5 step in problem solving ini adalah kaedah untuk menyelesaikan masalah, satu-satu masalah. Dalam padim kita ada kaedah ataupun kita ada dalam stage-stage tertentu kita ada cara-cara untuk menyelesaikan masalah, cara-cara untuk menghasilkan coding. So cara-cara dia kena ada 5 step ni lah. Okay, the first step is to do the problem analysis. So you boleh imagine macam ni, 5 step problem solving ni adalah bila you dapat satu masalah, masalah contohnya you nak buat coding untuk mendapatkan the BMI for 50 student. You nak buat coding untuk dapatkan BMI untuk 50 orang pelajar for 5 student. So these are the steps you should follow. So step number one, you need to do the problem analysis. So dapat dia, I need to find the 50 student BMI. I need to create a system. I need to create a coding to find out 50 student BMI for 50 student. Okay, so the first step you need to do is to do the problem analysis. Okay, you need to do the problem analysis. What is inside problem analysis? So inside problem analysis, you need to identify what is the problem. Okay,
So to identify the problem, okay, you need to identify the input, you need to identify the process, and then you need to identify the output. Okay, do you clear about that? Problem analysis, input, process, output. Okay, respond sikit guys. Yes. Okay, good. Okay, that is problem analysis. Yes, sir. Okay, good. So, step pertama, do problem analysis. Every time you get a question, every time you get a problem, buatlah problem analysis dulu. Okay, get the input, get the process, get the output. Okay, usually, adakah kita akan start dengan input dulu? Selalunya, ini bukan semestinya selalunya kita baca soalan kita nak tahu output dulu, betul tak? Kita nak cari apa ni, betul tak? So get BMI for physics student. So what is the output? Output is BMI. Kita nak cari BMI kan, result of BMI. Selalu kita akan fikir output dulu kan, betul tak guys? Betul. Lepas dah tahu oh output aku nak cari BMI. Lepas tu baru dia akan dah nak cari BMI ni aku kena ada input. Apa input dia? Input dia adalah height dengan weight. Betul tak? Baru dia cari input dia kan? Kemudian baru dia fikir dia punya proses. Betul tak? Nak cari BMI apa formula dia? You pun Google what is formula for BMI. Okay, height times height divide by weight. Tak silap cikgu lah. So dah dapat formula dia, barulah kita selesai kita punya problem analysis. So formula itu adalah proses. Formula itu adalah proses. Okay, so kita akan susun input, proses, output. Tapi selalunya kita akan penuhkan bahagian output dulu. Selalunya, tak semestinya. Tapi susunan dia mesti input, proses, output. Okay, and then next step, after we solve the problem analysis, we go for design a solution. So to design a solution, okay, nak design solution mestilah tahu dia punya algorithm. Belajar sikit tentang algorithm. Algorithm tu apa? Algorithm tu adalah pseudocode dan flowchart. Okay, apa itu pseudocode dan flowchart? Ini kita akan masuk nanti. Ini topik yang you dah belajar dalam lecture. Cikgu dah bagi you all notes tentang pseudocode dan flowchart. Okay, ini kita akan belajar nanti. And then after that, we do the implementation. Padim, implementation, apa kita buat dalam implementation guys? Ingat lagi tak? Padim, dalam implementation kita buat apa guys? Oh, habis lupa ni ha. Train user. Kita start buat apa? Start buat apa guys? Anak-anak didikku sekalian, start buat apa? Ini dia on aja, dia lari ni. Khadijah ada tak kat sini? Khadijah, are you here? Ada sir, ada. Kita buat apa dalam dalam implementation? Test a unit system. Train user. Implementation. Kita start to implement. Sebelum test kita buat apa? Kita mesti ada coding dulu. Kita mesti buat coding dulu kan? Yang macam conversion lah. Itu yelah. Tapi mula-mula sekali sebelum nak test mesti ada coding tu dulu, betul tak? Dah lupa lah ni. Tak apa. Okay, implement. Apa dia? Sorry, terlupa. Biasalah Okay, tak apa. Sebab itu semester lepas. Kalau lupa pun dia dah jadi history. Tapi pengetahuan semester lepas sebenarnya amat berguna untuk semester ni. Okay, especially dalam SDLC tu. Okay, under implementation, dalam implementation, mula-mula sekali kita akan construct the program. Kita akan type lah program tu. Okay. So dekat sini kita mula untuk menaik coding tu menggunakan perisian. Kita akan gunakan bahasa Java.
perisian yang kita gunakan, JDE yang kita gunakan adalah BlueJ lah. Okay, kita akan gunakan BlueJ. Okay, and then dah siap baru kita akan testing, and then kita akan do the documentation. Kita akan buat documentation untuk apa yang kita dah plan daripada problem analysis. Okay, so kita kena identify 5 steps ni dalam ni. Dia sedikit berbeza macam Padim lah tapi quite related. Okay, next. Problem solving is the process of transforming the description of a problem into solution. Okay, so under problem solving, we need to transform description of problem into solution. So we already know the solution in problem solving lah. Dalam problem solving kita dah tahu dah apa solution dia. And then by using our knowledge of the problem domain and by relying on our ability to select and use appropriate problem solving strategies, technique and tools. Okay, ini cuma statement. So kita nak selesaikan tu, kita gunakan knowledge kita, kita understand the problem, the exact problem and our ability to select and use which type of techniques ataupun tools yang kita boleh gunakan. Okay, next. Okay, next. Okay, step in problem solving. Okay, so macam cakap tadi, yang pertama sekali problem analysis. Okay, an analysis of problem statement to identify. So kita buat satu analisis untuk kita identify input to the problem. So under problem analysis, penting sekali you all dapatkan input, dapatkan proses, dapatkan output. Okay. Okay. Selalunya kita baca soalan, kita akan identify output dulu. Kemudian dia dah tahu nak keluarkan apa, baru kita cari input dan kita cari kaedah ataupun prosesnya ataupun formula dia. Okay. Suara cikgu putus-putus ke tak? Tak. Tak, tapi suara you all macam putus-putus banyak. You all jawab tu. Okay, continue. Problem analysis and analysis of problem statement to identify output, input, process and output. Ada orang baru nak masuk. Sekejap, cikgu accept dulu. Okay, student baru. Welcome. Hari ni tak dapat full. Student cikgu ada 56 tapi yang masuk hari ni hanya 44 sahaja. Cikgu harap yang kawan-kawan yang ada ni tolong cari kawan-kawan yang tak ada, especially yang baru. Yang baru, yang tak tahu kelas dekat mana dan sebagainya, tolong cari, tolong bagi link dekat mereka lah. Okay. Ada yang muat. Ada yang muat. Okay, 3 orang je kan muat? Tak tahulah. Hari ni tadi cikgu dapat maklumat 3 orang je. Okay, never mind. Okay, continue. Okay, what is output? Output what to find or calculate. Okay, contoh cikgu bagi cari luas ataupun cari the area of a circle. Okay, find area of a circle. Okay, so what is the output? Area of circle lah. Area of circle is the output. Okay, and then input, what data is needed to get the output. So what is the input to find the area of circle? Radius. Radius, correct kan? Radius. So we need radius to get the area of circle. And bila you dah ada radius, you kena tahu proses tu pula. Okay, how to process the radius, how to process the input to get the output. Okay, so you need to know a formula. So formula to get area of a circle is pi r power of 2. Betul tak? Is it correct? Pi r power of 2? Betul. Okay, so pi radius power of 2. Okay, my question is, okay, is pi is an input? Adakah pi itu satu input? Tak. Kenapa tak? Kenapa pi bukan input tapi r itu input, radius input tapi pi bukan input?
Especially apa dia? Sebab Siapa pi yang dah nak? ada nilai. Sebab pi? Dah ada nilai. Sebab pi dah ada nilai. Okay, basically you all understand something yang you dah tahu nilainya. Okay, something you already known the value. Okay, so that is kita tak identify dia sebagai input sebab value dah ada. Input ni, apa itu input? Input is something that user, I as a user or anybody as a user will give their own input through the keyboard. Who will enter the value through the keyboard? Who is the where the input is in their mind? Input tu dalam fikiran dia. Orang tak tahu, programmer tak tahu input tu apa. Input value tu apa, programmer tak tahu. Itu barulah input. So pi is not input sebab pi everybody already known. Pi adalah satu value yang memang fix, yang memang constant. Okay, so satu value sekiranya dia constant, sekiranya dia fix ataupun satu value yang telah diberikan in the question, given in the question, okay, the value is not an input. The value will be in the process. Okay, so make it very clear. Okay, once a value being given in the question, so value cannot be input. Input is a value or a number that being entered during the program running. Semasa program tu running, you masukkan value tu, itu adalah dikira sebagai input and then you get the result. Okay, so ramai student yang akan confuse, especially for the SDS students lah. You all sekarang semua memang SDS, tapi kita ada former SES student. SES student, they are very clear about this because they already learned this during their SES syllabus. Okay, which is the understanding is very good lah. So siapa yang masih baru dalam ni, you boleh minta bantuan kepada pelajar-pelajar SES. Okay, mereka very good tentang pemahaman ini. Dan pelajar SES pun boleh bantu kawan yang mana yang tak faham lah. Okay, so that is input and then the process will be the formula. Proses tu adalah formula 2 pi r, tapi dalam problem analysis kita tak tulis formula tersebut dalam proses. Okay, remember, ingat, cikgu bagi tahu sekali lagi, dalam problem analysis, kita ada problem analysis, kita ada design a solution kan? Step pertama is problem analysis. In the first step problem analysis, we don't enter any formula at the process. Because problem analysis must be in descriptive. Problem analysis mesti dalam secara explain, secara penulisan, secara teks, mesti menjadi deskriptif. Okay, so dalam ni kita tak akan expose the formula. We just write, contohnya kalau dalam soalan get area circle for 20 circles, dapatkan area circle untuk 20 ataupun dapatkan area of circle saja soalan dia. Okay, so the input is radius, the output will be area of circle, the process will be calculate ataupun kita gunakan terms perkataan ni lah. Selalunya kita akan gunakan calculate. The most popular word is calculate. Calculate the area of circles based on the radius. Kita akan buat bentuk ayat macam tu, descriptive ataupun apa saja bentuk ayat. Yang penting it can explain, it can describe what is the process done there. Okay. Usually cikgu akan gunakan calculate apa? Calculate apa kita nak cari? Calculate area of circle. Berdasarkan apa kita nak calculate? Based on the radius. Okay. Alright. Okay. Dalam topik ni yang susah nak buat proses je. Proses dengan input lah. Okay. Yang senang output.
Okay, so we go for the example 1. Okay, still can follow me, guys? Masih boleh ikut cikgu? Boleh sir. Boleh sir. Okay, very good. Thank you for your responses. Okay, so example 1, problem statement, find the square of a number. Okay, find the square of a number. So, kalau kita nak tahu satu number, dapat tahu number tu, kita boleh cari dia punya square lah. Okay, square ni adalah kuasa 2 lah. Okay, so let's say the number is 5. So, the square will be 25. 5 kali 5 lah. Okay, so what is the input here? What's input here, guys? Number. Number. Okay, is it number 1, number 2, number 3, number 4 or number saja? Number saja. Number saja. Sebab apa number saja? Sebab nak cari square tu hanya perlu satu nombor saja. Dan nombor yang sama akan didarab 2 kali. Nombor yang sama akan digunakan untuk digandakan, dikuasakan. So kita hanya perlu satu number saja. Okay, itulah square. Maksudnya macam ni, nombor yang sama akan dikuasa 2 kan. Dikuasa 2 kan. Okay, and then what is the output? Output apa? Square. Square lah. Okay, ataupun get the square of a number ataupun square of a number. Okay, and then what is the process? Proses ni mencabar sikit. Apa dia proses? Calculate lah. Calculate apa, Josh? Calculate The square of a number. Okay, calculate the square of the number ataupun calculate the square based on the number. Yang penting ada perkataan calculate tu. Calculate tu yang menunjukkan proses berlaku. Okay, find ke? Makasih cikgu. Apa dia, Josh? Makasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay, so find ataupun calculate, okay, ataupun apa lagi determine tak sesuai sangat lah, calculate. Okay, so this is the example 1. So output is square, input is number, process calculate the square of a number. Okay, so susunan dia macam mana? Okay, susunannya kita selaraskan, kita akan buat input, kita buat proses, baru kita letakkan output dekat bawah lah. Kita selaraskan macam tu lah. Kita follow lah IPO, input, process, output. IPO. Okay, next, example 2. Calculate and display the average of 3 marks. Okay, so this time we need to calculate and then we need to display. Lepas dah kira, nak kena display. Okay, so display means here is output lah. Okay, so what is the input here? What is input here? Anybody can answer. Mark 1, Number Mark 1. 2, Mark 3. Okay, Mark 1, Mark 2, Mark 3. Kenapa ada 1, 2, 3? Sebab it stated here 3 numbers. So there are 3 different marks. Ada 3 markah yang berbeza. So macam mana kita nak bezakan markah tu? Kita kena create a variable lah. Sebab markah ni berubah-ubah. Kalau orang yang pertama, Mark 1, Mark 2, Mark 3 dia berbeza dengan orang yang kedua. Orang kedua, Mark 1, Mark 2, Mark 3 dia pun berbeza. Okay. You imagine macam ni tau. Kita buat coding ni, kita bukan buat, kita bukan selesaikan masalah matematik. Masalah matematik, you dah ada input diberi dalam soalan dan you akan come with a result, only one result saja yang akan keluar. Betul tak? Dalam coding, you bukan selesaikan masalah matematik. Tapi dalam coding, you perlukan pengetahuan matematik untuk selesaikan masalah. Coding is like you create a calculator. You boleh gunakan kalkulator untuk selesaikan satu-satu masalah matematik. Tapi coding itu seolah-olah you sedang mencipta kalkulator tersebut. You akan cipta satu program yang boleh selesaikan pelbagai input. Masuk dalam apa-apa input, dia akan keluarkan result.
yang betul. Itu yang tugas you buat coding. Kalau you buat soalan matematik, you akan come with the exact result. Tapi kalau you buat coding, you tak come with the exact result, you akan create satu platform yang mana platform tu boleh digunakan oleh ramai orang, yang orang tersebut hanya memerlukan memasukkan input saja. Dan dia akan mendapat result yang berbeza-beza. Okay, continue. Okay, so calculate and display the average of 3 marks. So input will be 3 lah. We need to have in marks 1, mark 1, comma, mark 2, comma, mark 3. So you ada 3 input. And then what is the process? Process is to calculate average, ataupun nak panjang sikit, calculate average for 3 marks. Ataupun nak ubah sikit, calculate average based on mark 1, mark 2, mark 3. Pun boleh. Yang penting perkataan calculate, dan yang penting kalau you tulis calculate je pun tak dapat markah. Dan yang penting calculate tu di blend dengan ayat yang boleh memberi kefahaman lah apa yang sedang cari. Okay, and then the output will be apa yang akan keluar dekat screen tu. Itu adalah output. So output yang akan keluar dekat screen adalah average. So average is the output. Okay, so we look at the answers. So output will be average, input will be mark 1, mark 2, mark 3. Kita jangan gunakan dan, jangan gunakan and, A-N-D. Kita gunakan comma. Okay, mark 1, comma, mark 2, comma, mark 3. And then the process is calculate the average of 3 marks. Okay, these are the process. Calculate the average of 3 marks. Okay, setakat ni boleh faham guys? Boleh. Boleh. Okay, especially the new from the SDS student, the original student from SDS. Okay, harap boleh faham. Dan also SES. SES pun walaupun you dah belajar sebelum ni, ini macam satu revision sebab you dah tinggalkan lama, setahun you dah tinggalkan. It's quite like a revision for you lah. Okay, so make sure you all boleh grab balik, you all boleh connect with your own previous knowledge. Alright, next question. Calculate the area of rectangle. Okay, so area of rectangle, the input. What is input for area of rectangle? Length. Okay, length. Adakah satu input saja? Ada lagi satu. Satu lagi apa? Length dengan Width. dengan width. Okay, length dengan width. Okay, so there are 2 input here. And then what is the process? Calculate The area of rectangle. based on Length and width. and width. Ataupun nak buat calculate area of rectangle pun mencukupi. Okay, and then what is the output? Output is? Output area of rectangle. Okay, good. Thank you for the response. Okay, so these are the problem analysis. So output is area ataupun area of rectangle. Input is length, comma, width, and then the process is calculate area of rectangle. Alright, next example 4. Print the message you are entitled to vote for a person whose age is above 20. Okay, so what is the input? Message ni akan keluar kalau apa? Message ni akan keluar kalau apa berlaku? Kalau apa? If a person age is above 20. Age is above 20 baru message ni akan keluar kan? Betul tak guys? Betul kan? Betul. Sekarang ni age tu berapa? Cikgu nak tanya you all, age tu berapa? Age tu berapa guys?
Tahu tak age tu berapa? Tahu tak age tu berapa? Tak. Tak tahu kan? So age tu bergantung kepada user yang akan masukkan nombor age tu melalui keyboard, betul tak? So itu adalah input. Bila user tekan keyboard, itu adalah satu input. So user yang akan masukkan age tersebut. Okay, agree? Okay, so what is the input? Age. 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 Adakah ada age 1, age 2, age 3, age 4? Tak. Atau age saja? Tak. Age saja. Age sajalah. Sebab kita dah dapat satu umur, kita boleh check umur tu adakah dia melebihi 20. Kalau dia melebihi 20, kita print benda ni. Kalau dia tak melebihi 20 ataupun dia sama dengan 20, kita tak akan print ni. So ini pun penting. Ayat kat sini above. Above ni maknanya mesti melebihi. Kalau you all masukkan 20, sebagaimana umur you all 20, you masukkan 20, so dia tak akan print message ni. Betul tak? Betul. Betul. Semua dah 20 kan? Belum. 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 Ada lagi yang muda Belum, sir. Belum Okay. tiba masanya. Belum tiba masanya Akan tiba nanti Akan tiba nanti. Dan dia tak akan kembali lagi lepas tu Okay. Okay, sekarang ni kita tahu input dia adalah age. Input dia adalah age. Dan satu saja input dia. And then apakah proses dia? Apa kita nak buat dengan age ni? Itulah proses dia. Check whether the age is above 20. Determine whether the age is above 20 or not. Correct. Determine. Kita determine, kita akan check whether the age is above 20 or not. Okay, usually dalam question macam ni, kita nak check something kan, kita akan gunakan perkataan determine. Kita selaraskan. Bukan tak boleh pakai check, boleh. Boleh pakai check, tak ada masalah. Lo tadi kan yang jawab check kan? Bukan, Joshua. Oh, Joshua. Joshua. Okay, Joshua. Joshua memang ada pengalaman dia buat coding. Okay, kita boleh pakai check, tapi kita nak selaraskan. Kalau untuk soalan yang perlukan ni, kita akan gunakan determine. Determine ni maknanya tentukan, menentukan sama ada determine if age is above 20. Kita check, kita determine if age is above 20 or not. Okay, and then the output, yes. So determine lebih bagus lah perkataan ni. Okay, determine lagi sesuai lah, determine if dalam coding. Kita gunakan determine if. Determine, okay. Alright, Terima kasih cikgu. sama-sama. Okay, determine if age is above 20. Kalau age is above 20, then output dia apa? Output dia apa guys? Display message. You are entitled to vote. Okay, so output will be, kita gunakan perkataan display, sebab dia akan keluar exactly kan? Exactly message ni kan? So kita akan keluar display message you are entitled to vote. Ataupun output dia, the message you are entitled to vote. Okay, tadi kita tak letak display. Kenapa tiba-tiba kita nak letak display? Sebab tadi yang keluar value. Mula-mula tadi kita cari square. Square yang keluar tu adalah value. So output dia kita just put square. Okay. Lepas tu apa lagi? Lepas tu marks, average. Kenapa kita letak output average saja? Sebab yang keluar ni adalah value average nanti. Okay. Tapi dalam soalan ni yang akan keluar is exactly the message here. Okay, so kita ubah sikit dekat dalam output, the message ataupun display the message ataupun message you are entitled to vote berserta dengan double quote here.
Okay, double quote here. Berserta dengan double quote here. And then, kita mesti ada perkataan or null. Or null ni maknanya nothing, tak keluar apa-apa. Ya ke output boleh tak keluar apa-apa? Boleh, sekiranya age ni adalah 20 dan ke bawah, so dia tak akan keluar message ini. Sebab tu kita kena nyatakan dekat sini or null. Kena nyatakan or null. Okay, ini untuk output lah. Okay, message apa yang akan keluar dan or null, tak keluar apa-apa. Sebab dia bergantung kepada input. So input ada satu saja value iaitu age, and then process is, okay, oleh kerana proses ini dia bukannya calculate. Okay, so kita gunakan, cikgu tak nak gunakan display ni. Okay, so kita ubah, okay, determine if age, okay, determine if age is greater than, adakah, ni cikgu, nanti cikgu ubah dalam notes Okay, determine if age is greater than 20. Kita buat macam tu, lagi clear lah. Bukan kata buat ni salah, buat ni bukannya salah. Buat ni dia dah nyatakan, so proses dia nak pilih sama ada display message you are entitled to vote based on age, bergantung kepada age. Tapi kita ubah sikit kat situ, determine, okay, determine if age is greater than 20. Lepas tu kita ambil ayat yang akhir ni, based on age. Okay. Ataupun kita stop saja. Determine age is greater than 20. Stop. Okay. Determine if age is greater than 20. Stop. Okay. Ataupun kalau you nak tambah based on age pun tak ada masalah. Ataupun you nak buat macam ni, display message yang entitled to vote based on message pun boleh. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita buat macam tu. Tengok sini sebelum ni kita buat apa? Calculate area. Area tu apa? Output. Okay. Lepas tu cikgu ajar based on input kan? Based on length and width. Before this kita buat macam tu. Calculate output based on length of width. Okay. Dekat sini calculate average. Calculate output. Calculate average. Okay. Of 3 mark ataupun calculate average. Lepas tu cikgu suruh tambah based on mark 1, mark 2, mark 3. Okay. Kalau nak gunakan teknik yang sama dekat sini pun boleh. Tapi kat sini bukan calculate lagi, tapi dia jadi display. Display message. Display message, output kan. Okay, display message. And then tulis kat sini based on age. So based on age. Ataupun satu teknik lagi cikgu ajar. Okay, gunakan determine if age is greater ataupun age is above 20. Okay, so stop kat situ. Determine if age is above 20. So kalau dia dah determine, sama ada kalau true dia akan keluarkan message, kalau false dia tak keluar apa-apa lah. Okay guys, setakat ni boleh follow? Boleh. Boleh Okay, kita habis example ni, terus lepas habis example ni terus kita go through the question Kita go through the question, kita habiskan. And then untuk amali nanti kita akan masuk design and solution lah. Cikgu bincang yang tu pula Okay, sebab ni dah pukul 12 ada 1 jam saja lagi. Okay, so problem statement, example 5. Find if a number is odd or even. If the number is odd, then display message odd number. Otherwise, display message even number. Okay, so what is the input here? What is the input here? Number. Is it number 1, number 2, number 3? Just number. Just number Sebab masalah dia dekat sini, kita ada satu nombor, user akan masukkan satu nombor,
And then from the number, the computer will identify whether the number is odd or whether the number is even. Okay, so just number, satu nombor saja input. Okay, and then what is the process? Kalau dia ada pilihan macam ni, kita akan start dengan determine. So what are the process? Determine apa? Determine if a number Is odd number or even number. yes, determine if a number is odd or even number. Itu proses yang berlaku. Dia nak tentukan nombor yang masuk tu adakah dia odd ataupun dia even. Okay. So you can use the determine if the number is odd or even. And then what is the output? Output will be dia message kan. So output will be the message ataupun kita boleh mulakan dengan perkataan either the message odd number or the message even number. Okay, either the message odd number or the message even number. Itu sebagai output. Kalau dia masukkan kosong, kosong adalah odd or even number. Is zero odd or even number, guys? Shami, are you there? Are you here, Shami? Yes, sir. Oh, Shami, lama tak jumpa Kenapa Shami offline sebelum 2-3 kelas sebelum exam tu? Why? And problem, sir. Time problem. Exam okay tak? Okay. Okay. How about others? How about your final PSPM? Siapa nak respond? Tak ada orang nak respond pun. How about others? How about your PSPM? Okay je, sir. Okay je. Kenapa okay je, Fatih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia macam boleh-boleh je, biasa je. Alright tak alright. Senang lah, macam kacang hijau lah, boleh-boleh kan. Tak sir, tak. Bukan Tak. senang. Bukan. Dia macam 50 boleh, 50 tak boleh. Macam tu. Apa yang susahnya, yang tak masuk syllabus tu dapat bonus. Apa masalahnya? Susah, sir. Susah. Siapa? Lokman? Wah, susah. Itu dah jumpa dengan awak, okey. Lokman tak jumpa lagi. Jumpa ni. Lokman, kenapa susah? Macam Fatin lah, 50-50. 50-50 tu insyaAllah lah. Okey. Dia yang mana yang you kalau yang you katalah pasal example of programming language tu yang dibagi situation tu kan, itu ada markah bonus kat situ sikit lah. And then kalau kata tentang types of error, type of encoding tu, type of error encoding tu pun dapat bonus. So tak ada masalah kat situ. Yang lain tu yang risau sikit lah. Especially yang architecture of network. Architecture of network, you jawab apa Dah lupa rasa benda dah lepas. Alah, ada 4 staff. Client server. Yang ada 4 staff tu. Danish jawab apa, Yang Danish? mana? Yang ada 4 staff, Batrisha ke apa nama dia tu? Balkis ke Batrisha? Saya jawab client server. Client server. Yang lain jawab apa? Lupa, sir. Lupa dah. Okey lah. Soalan tu dia agak berangkai sikit lah. Situ bahayanya soalan tu. Soalan tu dia agak berangkai sikit. Atas salah, bawah salah lah. Lepas tu cikgu suruh baca banyak kali. Baca betul-betul jangan terperangkap dengan soalan. Client server tu cikgu.
Joshua pun jawab client server. Tak ada. P2P. P2P. Ada yang jawab client server ke kat sini? Ramai ke? Saya jawab peer-to-peer. Peer-to-peer. Danish kata tadi client server. Tak ada gurau je saya. Saya jawab peer-to-peer. Peer-to-peer. Okay. Hilang debaran. Okay. Tak nak komen lah. Tak nak komen pasal soalan tu. Tunggu je result keluar. Hopefully the best lah for all. Okay. So cikgu saja buat-buat sikit. Okay. Kita continue. Okay. So tadi cikgu kata tadi you dah jawab. So number adalah input. Input adalah number. And then process adalah determine if number is odd or even number. And then the output will be the message, either the message odd number or the message even number yang akan appears lah. Ingat message mesti dalam double quote. Message mesti tulis dalam double quote. Mesti tulis dalam double. Apa tu double quote? Double quote tu ni. You tengok ni yang cikgu tunjuk dekat guna mouse ni kalau you nampak. Sebelum odd number ni. Ini adalah double quote. Mesti tulis dalam double quote. Kalau luar double quote, dia tak assume sebagai message. Dia akan assume sebagai variable. So you mesti tulis dalam double quote. Okay, so look at the answers here. Okay, so the input is number. Okay, process. So dia gunakan ini, boleh gunakan macam ni atau boleh gunakan determine. Okay, dia gunakan macam ni pun macam senang juga. Display, apa yang nak display. Odd number or message even number, dan dia gunakan based on number. Okay, ataupun you boleh gunakan determine lah. Determine if number is odd number or even number. Both is acceptable. Dua-dua is acceptable. Nak gunakan ini pun boleh, nak gunakan itu pun boleh sebenarnya. Okay, next. Okay, problem statement. Next problem statement. Ada siapa nak tanya? Macam ada orang nak tanya? Tak ada Okay, good. Okay, check whether number is positive, negative or zero. Okay, check whether number is positive, negative or zero. Okay, so first, what is the input? Input sama-sama? Number. Ada berapa number? 1. Satu saja. Okay, and then what is the process? Determine. Okay, determine if Whether number is positive or negative or zero. Okay, determine if number is positive or negative or zero. So ada 3 kemungkinan kat situ. And then what is the output? Output is positive, display the message positive, or display the message negative, or display the message zero. Okay, itu adalah output dia. Okay, so dekat sini input adalah number, so process display message positive number or message negative number or message zero number based on now. So you tengok kat sini, dekat proses ni kita sentiasa pakai or. Kita tak pakai comma kat sini. Kita pakai or sebab dia either salah satu lah. Salah satu kita akan pilih lah. Semua kita akan guna or. So display message positive number or message negative number or message zero number based on num. Ataupun yang boleh kata determine the number determine if number is positive or negative or zero. Pun boleh Okay, tapi dekat output mesti tulis macam ni. Ni wajib. Okay, wajib mesti ada double quote ni. Okay, display message positive number or message negative number or message zero number. So kita kena buat macam ni lah. Dia agak panjang sikit nak tulis lah. Sebab setiap kali nak tulis message. Tapi please be particular in this sebab pernah ada markah ditolak sebab pelajar tak tulis setiap kali tu dia tak tulis message.
So must be particular in this. Kita soalan ni tak banyak pun, you jangan risau. So gunakanlah, belajarlah dengan tulis secara lengkap. Belajarlah tulis secara lengkap. Sebab kalau you tak belajar tulis secara lengkap, you hanya buat sambil lewa saja, nanti dalam exam markah tak dapat markah penuh. So tulis secara lengkap. Display the message positive number or message negative number or message zero number. Ataupun display message positive or message negative or message zero. Pun enough. Okay. So dekat output kena ada display Dekat output digalakkan letak display lah. Kalau dia message. Kalau dia bukan message, just you letak variable name. Kalau macam nak cari square ataupun nak cari average, letaklah average saja. Kalau nak letak display pun boleh. Tapi yang penting kalau dia message yang keluar, ini yang paling penting, yang paling wajib ada ni. Lambang double quote ni wajib ada. Kalau dia tak ada letak lambang double quote ni, you akan dapat salah. Sama ada letak display atau tak display tak ada masalah. Tapi yang ini yang paling penting ni. Kalau dia adalah message yang exactly akan keluar, mesti ada double quote. Wajib ada double quote. Kalau dia bukan message yang exactly keluar, dia adalah value yang ada keluar, jangan buat double quote. Jangan you buat average tu ada double quote. Akan salah nanti. Pemarkahan diberi berdasarkan double quote. Ingat sama ada dia letak display message ataupun you tak letak display, itu tak ada masalah. Masalah paling utama dekat sini adalah ada atau tidak double quote untuk message. Ingat identify masalah yang sebenarnya. Okay, boleh faham? Faham sir. Okay, good. Okay, example 7, print the message I love programming 10 times. Okay, bila dah tiba masalah macam ni, ini dah masuk dalam repetition. Dia dah masuk dalam repetition. Tadi selection. Selection ni select, pilih, buat pilihan, selection. Apa pilihan you ada? Positive number ke, negative number ke, zero number. Select. Okay. Yang mula-mula tadi tu sequence, dia tak perlu pilih, tak ada pilihan. Dia akan keluar satu saja, iaitu area saja dia keluar. Okay, ini selection. Ini repetition. Sama ada message keluar ataupun null keluar. Ini selection. Ini selection. Yang pertama tadi sequence. Ini satu saja keluar, sequence. Bila ada pilihan sama ada A atau B keluar, itu dah jadi selection. Bila ada pilihan sama ada A, B atau C keluar, itu adalah selection. Okay, A, B, C. Positif, negatif, or zero. 3 pilihan. Mana satu nak keluar, itu adalah selection. Yang ketujuh ni adalah repetition, sebab dia nak benda ni di repeat sebanyak 10 kali. Okay. Yang ketiga ni adalah repetition sebab dia nak repeat I love programming ni sebanyak 10 kali. So it keep repeating. So cara nak jawab macam mana? Cara nak jawab dia, apakah input? Ada tak? Apakah input dekat sini? Input ni sesuatu yang user masukkan. User masukkan benda tu, so dia akan perlukan benda yang user masukkan tu untuk dia laksanakan coding ni. Ada tak input dekat sini? Ada tak sesuatu yang user akan masukkan? Apa dia jawapan anda? Input? Tak ada. Tak ada. Tak perlu nak masukkan apa-apa, betul tak? Dia tak perlu ada user. Dia just buat satu program yang akan keluarkan I love programming 10 kali. Bila user tekan run saja, dia terus keluar 10 kali. User tak payah nak masukkan apa-apa value, betul tak? Betul tak guys? Adakah 10 ni user perlu masukkan baru dia buat 10 kali? Tak. Sebab dalam soalan dah dinyatakan dengan jelas I love programming mesti 10 kali. So nombor 10 ni tak payah minta user. Jangan minta user nombor 10 ni. Kita dah boleh masuk dalam coding siap-siap dah 10 kali. Ingat input adalah satu yang user kena masukkan.
Dia bergantung kepada cita rasa user ataupun kehendak user. Contohnya, cikgu ubah soalan. Print the message I love programming depends on how many times user want to it be printed. Soalan macam tu. Itu baru you akan kata, okay, enter the number of repetition you want to enter. You want the message repeating. So user masukkan 10. Itu baru input dia 10. Dalam soalan ni input dia bukan 10 sebab I love programming ni kita dah tahu dia akan pusing, dia akan repeat sebanyak 10 kali. So soalan ni tak ada input. There are no input in this question. Ingat programming boleh tak ada input. Apa contoh programming tak ada input? You tengok jam you all. Jam. Adakah you perlu masukkan something untuk jam ni berfungsi? Tak. Jam ni tak ada input. Faham tak? Okay. Tapi tengok stopwatch. Adakah you perlu masukkan something untuk stopwatch itu berfungsi? Yes. You kena trigger dia masa dia bila nak mula. Faham? Itu input. Kalau you nak tengok masa, you tak perlu nak trigger dia. Dia automatically. Tapi kalau permulaan, kalau contohnya jam tu baru dibeli, you nak setkan masa, itu baru you masukkan input. Masa pukul berapa nak mula. Selepas tu tak. Boleh faham tak? Beza antara ada input dengan tak ada input. Boleh, sir. Okay, good. Okay, now for 10 times. So there are no input. So what is the process pula? Proses tu apa pula dekat dalam ni? I love programming ni, apa proses dia? Okay, so proses dia adalah dia akan buat apa? Okay, dia akan repeat the message I love programming 10 times. Itu prosesnya. Proses dia repeating dia. Dia repeat I love programming 10 kali dia repeat. Okay. And then what is the output pula? Output print ataupun display the message I love programming 10 times. Ada beza ke proses dengan output ni? Ada beza dia. Proses apabila dia memproses. Proses dia apa? Dia repeating, displaying the word I love programming. Itu proses dia. Dia repeating, display dia. Okay, tapi output apa beza dengan proses ni? Output adalah apa yang keluar. Kalau you tengok dekat screen nanti, you akan keluar the message being printed for 10 times. Itulah output. Okay. Okay, so soalan macam ni, dia kena faham betul-betul apakah fungsi proses, apakah fungsi output, apakah fungsi input. Okay, kita tengok apa ada dalam skema jawapan. Okay, so input dia null. Tak ada input. No input. You can put null atau you letak dash saja pun tak apa. Okay, there are no input. Okay, jangan biarkan kosong. Jangan biarkan ruang jawapan kosong. Sama ada you tulis null atau you letak dash tu biar nampak. Okay, jangan biarkan kosong. Kosong maknanya dia tak jawab. Faham Okay, and then what is the process? So the process, dia ada nyatakan perkataan repeat. Repeat ni lah proses dia. Kalau macam pilihan tadi, kita guna determine. Okay, kita guna determine. Kalau macam sekarang ni repetition, kita guna perkataan repeat. Itu yang nak membezakan antara selection dengan repetition. So repeat, apa yang dia repeat? Dia repeat message, dia repeat display the message I love programming. Remember setiap kali message yang exactly keluar mesti ada double quote Okay, repeat displaying the message I love programming for 10 times. That is the process. Output, dia gunakan 10 messages of I love programming ataupun the message I love programming printed 10 times pun boleh. As long as it being descriptive yang boleh faham lah. Kita explain, kita describe dia dengan cara yang boleh faham. Okay, dulu clear this question. Sebab hari tu ada yang tanya cikgu tentang soalan ni. Are you clear this question? Clear. Okay, good. Baru seorang cakap cikgu dah kata good. Yang lain tak tahu. Clear tak yang lain-lain ni?
Clear, sir. Yes, sir. Okay, very good. Itu pun baru dalam 10 orang. Yang lagi 30 orang tak tahu cerita. Yang lagi 30 orang, clear tak? Clear. Clear, sir. Clear, sir. 5 orang. Yang lagi 25 orang yang belum cakap tu, clear tak? Clear, sir. Clear, sir. Orang Clear, dua, sir. tiga, Ya, sir. 4, 5. Okey, lagi 20 orang yang belum cakap tu, clear tak? Clear, sir. Clear, Jangan orang yang sama Clear, sir. Clear, sir. 4, Clear, sir. 5. Lagi 15 orang yang tak bersuara tu, clear tak? Clear, sir. Clear, sir. Yes, sir. Clear, sir. Clear, sir. Clear, sir. Clear, sir. 10. The last 5 student Clear, yang sir. tak berkata apa-apa tu, Clear, clear tak? 5 orang terakhir yang tak cakap apa-apa tu, tak cakap langsung tu, clear tak? Clear, sir. Oh ada Clear, sir. Macam sama je suara korang ni. Betul tak? Ikut. Ya, Joshua. So memang semua repetitive null kan? Untuk input dia. Tak semestinya. Oh. Tidak semestinya Contohnya macam ni Josh. Contohnya you nak repeat tapi you tak tahu berapa kali nak repeat. So bilangan repetition tu boleh jadi input. And then kalau contohnya you nak cari BMI for 7 student. So nak cari BMI, input dia mesti ada height dengan weight. Kan? So input mesti ada untuk 7 tu dah bukan input. Okay? So dalam proses tu contoh berapa kali nak pusing pun boleh jadi input. Ataupun apa yang kita nak cari tu pun boleh jadi satu input. Tak apa. Okay, next. Sama lah jurnal lah. Sama. Jurnal sebab terlalu banyak input saja. Dia null bukan sebab terlalu banyak input. Dia null sebab tak wujud input tu. Input tiada. Oh. Null ni maksudnya tiada input. No input at all. Boleh. Okay. Tapi jangan tulis nombor kosong Please guys jangan you tulis number 0 here. Kalau you tulis 0 here, nanti 0 tu dah jadi input. So you gunakan perkataan null. Jangan letak kosong. Ataupun you gunakan dash. Alright. Okay, sama. Okay, next. Example 8. Print the squares of 100 numbers entered by user. So, kita nak print squares. 100 numbers entered by user. Okay, so if 100 numbers entered by user, what is the input? Is it num1, num2, num3, num4, num5, num6, num7 until num100? So what will be the input, guys? 100 numbers. Okay, 100 numbers. Lain? What should be the input? Okay, so kalau dalam coding, boleh, kalau dalam IPO boleh 100 numbers ataupun kita just, dia satu repetition, dia pengulangan lah. Okay, contohnya macam ni Okay, kita nak cari 100 squares of numbers lah. Okay, round pertama, masukkan nombor, masukkan 2. Okay, so the square will be 4. Okay, round kedua, ini sebab cikgu kata repetition, sebab tu cikgu kata round round pertama, round kedua, round ketiga sampai 100 kali lah. So the first round, user will enter a number. So number tu adalah input lah. Dan input tu bernama number. Okay, round kedua, user akan masukkan satu number lagi. Tapi adakah number tu bertukar jadi num1 round kedua? Ataupun dia masih kekal dengan number juga? Dia akan kekal dengan number. Cerita dia macam ni lah. Cerita dia cikgu tulis sikit lah. Takut nanti you all tak faham lah. Okay, cikgu buat kat sini. Ini cara coding lah. Enter number. Enter number. Sebab
Lepas tu kita buat satu formula, square is equal SQUA, salah eja sikit Square is equal to number, okay, number times number. Okay, and then bila dah dapat ni, so kita akan display square. Okay, display the squares Square lah, bukan squares, salah. Squares pula. Squares dah banyak kan? Satu je kan? Okay, sekejap Okay, so ini adalah kita punya let's say kita punya coding lah. Coding. So coding ni akan kita buat dia sebanyak 100 kali. Okay, kita akan buat coding 100 kali. Dan coding ni akan run kali pertama daripada top to down. Dia akan run top to down. Lepas dia dah siap running top to down, dia pergi mana balik? Dia akan pergi masuk lagi untuk round yang kedua. Top to down. Berapa kali dia akan buat ni? Berapa kali guys? Guys, berapa kali guys? Dah tulis kat sini. Berapa kali? 100 kali. Okay, cikgu nak tanya. Bila ini nombor nombor mula kita nak masuk nombor 2, lepas tu nak masuk nombor 4 dan seterusnya sampai yang terakhir kita nak masuk nombor 10. Ni nombor, jujukan nombor lah. Semuanya ada 100 nombor Okay, round pertama. So enter number. Kita akan masuk nombor 2, betul? Betul? Betul tak guys? Jawab betul ke? Betul sir. Bagus. Okey, lepas dah dapat masuk nombor 2, so kita akan kira square ni. So 2 darab dengan 2, so kita akan dapat jawapan 4 dan 4 ni akan di-display. Akan di-display. Jawapan dia 4 dan 4 ni akan di-display kat sini. Betul? Okey, so dekat dalam kita punya jawapan coding nanti, coding kan dia ada jawapan kan? Okey, dia akan keluar 4. Betul tak? Dia akan keluar 4. Okey, kemudian dia habis ke? Coding ni selesai ke? Belum. Sebab syarat dia coding ni mesti 100 kali pusing kan? Okey, so dia dah round pertama dah selesai, dia naik balik, dia pergi round kedua. So round kedua dia akan masukkan nombor 4. So masuk nombor 4. So apa berlaku kat number ni? 4 darab 4. 4 darab 4 sama dengan 16. So dia akan display 16 kat sini. So dekat skrin awak akan keluar 16 pula. Faham tak? Faham tak? Faham sir. Okey. So, cikgu nak tanya, adakah Faham, sir. Okey. Ini input kan? Enter number ni input kan? Betul tak? Number ni input? Betul. Okey, adakah number ni bertukar? Round pertama dia jadi number 1. Round kedua dia tukar nama pula jadi number 2, jadi number 3, jadi number 4. Ataupun dia kekal number saja. Nama dia. Number je. Dia akan kekal number saja. Yang bertukar tu adalah coding ni kita ulang dia sebanyak 100 kali. Faham tak ni? Faham tak? Okay, let's say cikgu ubah soalan ni Faham sir. Okay, let's say cikgu ubah soalan ni Okay, cikgu ubah soalan ni. Find the squares of 2 numbers entered by user. Okay, find the square of 2 number entered by user. Okay, kalau dia tahu 2 sikit sangat, why not kita buat macam ni? Enter num 1. Lepas tu dapatkan square sama dengan num 1 darab num 1. Lepas tu kita akan display square.
Dah habis satu round. Round kedua kita buat lagi enter 6 2 pula. Lepas tu square 2 lah. Tadi square 1 ni square 2 equal to 6 2 times 6 2. Lepas tu display square 2. Apa yang akan berlaku kat screen? Okay, enter 61. Let's say 61 2. So square sama dengan 2 kali 2, 4. So dia akan display 4. Lepas tu dia turun bawah, enter 62. 62 4. Square 2 sama dengan 4 darab 4, 4 darab 4, 16. So akan display 16. Sama tak? Sama tak guys? Result dia? Untuk dua ni sama tak? Sama. Sama kan? Okay. Tapi kalau kita nak buat 100, takkan kita nak ulang sebanyak coding ni nak buat 61, 62, 63, 64, 65 sampai 100. Banyak kerja kan? Betul tak? Betul tak guys? So, why not kita buat satu coding saja? Coding yang sama, ulang sebanyak 100 kali. Dapat result yang sama. Betul tak? Betul kan? Betul. Sebab tu soalan ni, kita tak boleh gunakan sequence. Ini sequence lah. Kalau 2 nombor boleh lah guna sequence. Setakat 2 saja kan. Tapi kalau dah sampai 100 nombor, takkan nak gunakan macam ni, nak buat 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, sampai 6100 kita pun pengsan. Padahal coding tu boleh dipermudahkan. Buat ni saja, ulang dia sebanyak 100 kali. Instead of nak buat 100 kali coding yang sama tapi nama variable yang berbeza. So mana satu pilihan anda? Nak buat yang mana? Nak buat yang mana guys? Korang ni kalau depan cikgu ni kena babak seorang-seorang ni. Nak buat yang mana guys? Ke dah offline ni? Hello. Are you here? Buat yang saya cakap lah. Buat yang Repetition lah. Okay, so moral of the story yang cikgu cerita ni, sebenarnya kalau tak nak buat repetition, boleh kita buat secara sequence. Tapi agak tidak bijak kita buat secara sequence sebab kita akan tulis coding yang sama berulang-ulang kali. Okay, sedangkan coding yang sama boleh kita generate saja guna arahan supaya dia ulang sebanyak berapa kali yang kita nak. Itu adalah moral of the story. Okay, so sekarang ni nak selesaikan yang ini. So apakah input dan output dia dan dia punya proses dia? So input dia adalah 100 numbers. Tepat number. Okay, so input dia adalah 100 numbers. Okay, kalau you tak tulis 100, you just tulis number pun acceptable. Sebab number tu tak bertukar, dia masih kekal. Kalau you tulis 100 numbers, also acceptable. Okay, mana satu pilihan cikgu? Cikgu pilih dua-dua diterima. Okay, sama ada nak letak 100 numbers ataupun you nak terus buat numbers saja ataupun number saja pun diterima lah. Dua-dua diterima. Okay. Okay, kemudian apakah proses dia? Proses dia kita kena masukkan perkataan repeat. Okay. Repeat calculates the square of a number 100 times. Okay, so ulang program tadi tu sebanyak 100 kali. And then what's the output? Output is square of 100 numbers. Okay, ataupun output dia kita tak nak letak square of the number, kita nak letak square saja pun boleh. Satu saja output dia pun boleh, satu nama. This one is a variable name lah. Nama, nama variable. Nama. So tak perlu letak square 1, square 2 sampai square 100. Dia akan keluar satu saja. Yang penting kat sini, repeat ni. Repeat ni yang paling penting, menunjukkan bahawa dia akan berulang sebanyak beberapa kali.
Okay, do you understand? Do you understand? Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. Dua orang. Very good. This Yes, is sir. Yes, Understand. sir. 4, Understand, sir. 5, Yes, Yes, sir. sir. 8, 8 orang. Yes, Bagus. sir. 9, bagus. Yes, sir. 10, Faham sir. Faham sir. Faham sir. Yes, sir. Ya sir. Yeah. 11, Yes, sir. Yes, sir. 12, 18. Yang lain Sir, ya sir. Yes, sir. Yes, sir. okay, good. Okay, very good. Faham, sir. Okay, thank you sebab faham. Terima kasih kerana memahami dan memaham apa yang cikgu ajar. Okay, next example. Kita habiskan example ada banyak lagi ke? Okay dah, tinggal 10. Dua lagi lah. Okay, dua lagi. Mungkin tak sempat nak discuss hari ni. Kita discuss hari Khamis lah. Okay, example 9. Okay, problem analysis. Find the sum of 3 numbers entered by user. Okay, so kita nak cari sum. Kita nak cari sum ataupun total dan dia ada 3 numbers entered by user. Okay, so this is your pilihan. You nak pakai sequence ke atau you nak pakai repetition? Tapi untuk soalan ni better you pakai sequence lah. Sebab 3 nombor ni diperlukan untuk dapatkan total kan. Nak pakai repetition boleh tapi dia coding you jadi lagi kompleks berbanding you pakai sequence. Ingat untuk coding kita buat simplify. Kita cari yang paling mudah. Kita cari yang paling pendek dan paling mudah. Kita jangan peningkan kepala kita. Coding boleh jadi panjang sepanjang-panjangnya tapi the most brilliant person dia akan jadikan coding yang panjang tu semakin pendek. Semakin pendek coding tu semakin bagus. Sebab apa bagus? Sebab yang pertama dia akan execute very fast. You bayangkan komputer nak baca line yang panjang dengan komputer nak baca line yang pendek. Yang pendek lagi cepat. Okay. Yang kedua, dia tak akan makan banyak memory. Bila banyak you masukkan dalam komputer, memory akan cepat penuh. Berbanding dengan coding yang pendek. Memory akan ringan. Okay, so find the sum of 3 numbers. So what is the input? Input will be, sama-sama guys. 61, 62, Number 63. 2, number 2, number 3. 1, 2, 3. What is the output? Sum of 3 numbers. Sum of 3 numbers. Sum of 3 numbers. Okay. And then what's the process? Calculate. Calculate sum of 3 numbers based on input. Okay, ataupun calculate sum of 3 numbers ataupun calculate sum of 3 numbers saja dah. Okay, so this is the answers. And then example 10, determine the price of mangoes given the weight purchased in kg and the price of mangoes per kg. Okay, so dia given the weight purchased in kg. Okay, diberikan determine the price of mangoes given the weight purchased. Okay, diberikan weight purchase and the price of mangoes per kg. Okay, so kita nak cari berapa harga mangga. Okay, berapa harga mangga apabila diberikan given the weight. Okay, diberikan berapa berat dia dan diberikan berapa harga untuk 1 kilo. Okay, dia kata given tapi dia tak maklumkan berapa berat dia. Okay, so dekat sini adakah kita nak ambil given ni sebagai input ataupun bukan sebagai input? Tu persoalan dia lah. Okay, bila dia ada tulis perkataan given okay, so kalau ada tulis perkataan given atau diberikan something, so benda yang diberikan dalam question kita tak boleh jadikan dia sebagai input. Maknanya the weight ni kita tak boleh jadikan dia sebagai input lah. Dan juga the price of kg ni kita tak boleh jadikan dia sebagai input. Sebab dia dah tulis perkataan given dekat sini lah. Okay. Tapi dekat jawapan dia ada pula Okay, sepatutnya soalannya cikgu ubah Dia tak boleh kata macam ni given ni. Kalau dia kata given bermaksud dekat sini ini bukan input.
Dan sepatutnya kalau dia tulis perkataan given, dia sepatutnya dia beri berapa weight dia. Okay. Okay, so cikgu potong perkataan given ya. Okay, so the weight purchased in kg and the price mango per kg. Ini semua ni tak perlu pun tak apa sebenarnya. Tak perlu dalam soalan ni. Okay, determine the price of mangoes. Cukup. Determine the price of mango. Berapakah harga mangga tersebut? So kalau kita nak tahu harga mangga tu, contohnya orang pergi kedai beli barang, bawa dia pilih-pilih mangga tu, and then dia akan tanya berapa harga? Okay. So kalau kita nak kira berapa harga, kita kena ada input, kita kena tahu berapa berat mangga yang dipilih tu. Tu input yang pertama. Input yang kedua, kita kena tahu berapakah harga yang dijual untuk 1 kg. Okay. Bila kita tahu, so kita akan gunakan proses, kita akan gunakan formula. The price is equal to weight times the price for 1 kg lah. Okay, contohnya kat sini lah. Okay. Kalau you pening apa cikgu cakap ni, tengok kat sini saja. Okay, so problem analysis, output is price of mangoes. Okay. And then input is weight in kg. Berapa berat yang kita nak beli tu. And then the price per kg. Dan berapa harga dia. And then the process is calculate the price of mangoes. So calculate the price of mangoes. Okay. Setakat ni itu 10 soalan yang kita bincangkan. Okay, untuk yang soalan yang cikgu bagi masa tutorial, so cikgu rasa cikgu akan nak bincang sekarang ke nak bincang hari Khamis ni esok? Esok. Esok sebab hari ni kita dah bincang habis tu, besok kita fokus kepada soalan sajalah. Daripada yang pertama sampai yang ke-12, kemudian kalau ada masa kita masuk design a solution terus Okay, so buat permulaan ni cikgu akan go step by step dululah. Okay, tapi bila cikgu dah habis IPO, cikgu dah habis pseudocode, cikgu dah habis flowchart. Okay, you all kena bersedia untuk setiap soalan mesti mahir buat IPO pseudocode flowchart. Okay, setiap soalan kita akan buat IPO pseudocode flowchart, IPO pseudocode flowchart. Sampai satu tahap kita dah belajar coding, kemudian setiap soalan kita akan buat IPO, pseudocode, flowchart, coding. Kita akan cover 4 benda ni. Okay, for your information, dalam semester ni you belajar 4 benda ni saja. You belajar IPO, you belajar pseudocode, you belajar flowchart, you belajar coding. Faham tak? Faham sir. 4 benda ni saja you akan belajar. Untuk yang SES, diorang dah cover 3. Diorang dah cover IPO, diorang dah cover pseudocode, diorang dah cover flowchart. Cuma coding diorang belum cover. Okay? Tapi harus ingat walaupun SES, coding bukan setakat simple coding. Kita dalam coding kita akan cover agak detail juga. Bila dah masuk coding nanti, okay, you all jangan ambil ringan lah, especially the SES lah. Jangan ambil ringan sebab ramai student yang sesi lepas, bila tiba time coding, bila tiba time IPO pseudocode flowchart, diorang hebat, diorang sebab diorang dah pernah belajar, diorang pernah belajar, tapi bila time coding diorang very lost. Sebab apa? Sebab masa IPO pseudocode flowchart tu tak follow, ambil ringan. So cikgu harap sikap ni jangan ada pada seorang pun diri you all. Walaupun you dah tahu benda tu, okay, you all kena sentiasa ambil berat, sentiasa alert dengan apa yang cikgu ajar. Buat mula ni aja cikgu akan slow, lepas ni cikgu akan pergi agak laju lah. Kena pergi agak laju sikit. So bila cikgu dah start engine laju tu, you all kena cepat-cepat catch up topik yang lama. Okay, supaya tak ketinggalan. Okay, so that's all for today guys. Ini hari ni, okay, so cikgu harapkan you all hari ni cikgu agak kecewa sebab ramai yang
yang tak masuk, ramai yang tak ada. Sekarang pun dah tinggal 36 orang walaupun kelas belum habis lagi, dah log out. Tak tahu nak pergi mana cepat sangat Okay, so cikgu harap kelas esok dapat full attendance dapat full attendance. Esok cikgu akan start contact siapa-siapa yang tak ada So make sure you all akan ada esok. Okay, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Thank you, sir. 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 Cikgu, Ya Joshua. Thank you, sir. yang IPO yang kita belajar ni bah, dia Ya. berbeza kan dengan IPO masa SEM 1 kan cikgu? Dia agak berbeza lah. Sedikit sebab IPO yang kita belajar sekarang ni kita dah hampir dengan coding lah. Masa SEM 1 tu kita buat very descriptive sangat kan. Dia perbuatan, dia banyak perbuatan, beli dekat mesin apa semua kan. Yang ni kita dah nearer to coding sikit lah. Perkataan macam display print tu boleh kat proses juga kan cikgu? Display print. Display print tu sebenarnya cikgu tak galakkan letak dalam proses, tapi dalam kecuali kalau macam tadi display I love programming repeat display the message ataupun repeat the message I love programming for how many times. Okay, ataupun you nak guna display display apa based on apa. Dia tak boleh berdiri sendiri display tu dalam proses. Tapi display tu boleh berdiri sendiri dalam output. Lepas tu yang tak ada yang now input tu tadi kan, itu kena based on instinct kan cikgu? Kena macam agak-agak kan? Okay, dia bukan agak-agak tau. Kalau contoh you tengok soalan tadi I love programming 10 times. Okay, yang tadi mana je Sekejap. Example 5. Oh, cikgu dah pangkal sekejap Okay. Okay, this one. Oh, ada. Example 5 tadi kan? Yang I love programming tu. This one kan? Ya. Yang null nak tanya tentang null tadi kan? Yang null tu. Okay, this one null kan? I love programming ni kan? Okay. 5 kan 6 Ni 7. Tengok screen. Nampak tak? Nampak je ke? Okay. So dekat sini, kenapa input the null? Tengok soalan Print message I love programming 10 times. Okay, so kalau input tu, contohnya find the sum of two numbers. So kalau you tak ada input, you boleh cari tak dua nombor tu? You boleh cari tak sum untuk dua nombor tu? Tak boleh kan? So you kena tanya user, what is your first number user? Okay, my first number is 5. What is your second number? My second number is 10. So barulah you sebagai komputer, you akan campurkan 5 tambah 10 dapat 15. Betul tak? Baru you boleh keluar jawapan kan? Betul tak? You kena tanya user kan, what is your first number, what is second number? Betul tak? Betul. Okay, tapi soalan ni, print message I love programming 10 times. Okay, so you sebagai seorang programmer, you akan terus buat komputer tu, terus keluarkan message 10 kali. I love programming. You perlu tak tanya user, nak keluar berapa message? Perlu ke tanya user? Tak perlu kan? Sebab dah ada arahan I love programming 10 times. Maksudnya, you sebagai programmer, you boleh terus saja buat I love programming 10 kali dia keluar. Macam tak ada input. Memang tak ada input. Sebab input ni maknanya user yang kena masukkan ataupun programmer kena tanya user. Dalam soalan ni, programmer tak perlu tanya user nak print berapa kali. Sebab kita dah tahu dia nak print 10 kali dalam soalan. Dia dah stated in the question, print for 10 times. So you don't have to ask the user how many times you want to print I love programming. Faham juga. Faham So if in the question given the value, any value that we need to run the program, so we don't need to ask the user what are others value, so the program will be no input.
Faham. Boleh Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, bye.